Semua, hari ini kita teruskan dengan topik kita iaitu 1.6 tafsiran dalam sejarah. Okey, saya harap semua pelajar boleh membuka muka surat 16. Okey, 16. Okey, muka surat 16. Buku teks masing-masing. Okey. Dan pastikan menyalin nota ini ya. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey. Apakah tafsiran dalam sejarah? Okey, untuk maksud tafsiran dalam sejarah ni adalah bermaksud menerangkan atau mengulas sesuatu fakta sejarah berdasarkan sumber-sumber yang berkaitan dengannya. Okey, maksudnya dekat sini, apa-apa sahaja tafsiran sejarah. Contohnya awak nak tafsir sesuatu sejarah. Sejarah yang boleh awak tafsirkan adalah contoh sejarah sekolah. So, boleh mengulas bila sekolah itu dibuka, macam mana sekolah itu boleh wujud, siapa yang membina sekolah tersebut. Tetapi, kalau mengikut tafsiran dalam sejarah, kita tidak boleh bercakap kosong. Kita pastikan apa yang kita nak terangkan, apa yang kita nak tafsirkan itu mempunyai bukti-bukti tertentu. Okey, contoh bukti yang tertentu yang kita boleh nampak adalah kita boleh menemu ramah. Okey, menemu ramah sebagai contoh dia siapa yang telah menjadi pengetua di sekolah itu, ataupun awak boleh menemu ramah bekas-bekas pelajar di sekolah itu dan sebagainya. Okay, harap semua faham ya apa yang dimaksudkan dengan tafsiran dalam sejarah. Kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, sekarang kita tengok. Dalam tafsiran sejarah ini akan berlaku perbezaan pendapat daripada individu-individu. Sebab itulah dalam slide ini kita boleh tengok mengapa wujud perbezaan tafsiran dalam sejarah. Okey. Ada beberapa sebab kenapa tafsiran sejarah ini boleh wujud. Okey, kenapa berlaku perbezaan pendapat daripada orang-orang ataupun individu-individu terhadap sesuatu sejarah. Contoh kewujudan perbezaan itu adalah disebabkan oleh pemilihan sumber yang pelbagai. Contoh dia, ada orang yang akan bertanya kepada tokoh lain. Contoh dia, kalau saya bagi tahu tadilah, contoh yang tadi adalah contoh dia pembinaan sekolah. Okey, sejarah pembinaan sekolah. Okey. Ada yang akan tanya kepada ibu bapa sendiri. Kalau ibu bapa pernah bersekolah di sekolah tersebut. Ada individu akan bertanya kepada pengetua ataupun cikgu-cikgu dekat sekolah itu. Okey, dan ada juga akan bertanya kepada kawan-kawan ataupun akan membaca buku. Ada juga mentafsir menggunakan daripada bacaan lah. Sebab itulah wujudnya perbezaan tafsiran dalam sejarah. Sebab pemilihan sumber yang digunakan adalah pelbagai. So, dalam sejarah ini, maka akan wujud perbezaan lah. Selain itu juga ada perbezaan pandangan lah. Kalau dia cakap yang A, yang seorang tu mesti B. Okey. Bahkan ada perbezaan ideologi. Maksud perbezaan ideologi dekat sini adalah perbezaan dari segi kepercayaan masing-masing. Ada orang percaya ini, ada orang percaya itu. Okey. Dan yang terakhir, kenapa wujudnya perbezaan adalah sebab tujuan penulisan kita sendiri. Kalau tujuan kita adalah untuk lulus peperiksaan, maka kita akan buat dengan baik, dengan cantik. Kalau tujuan kita hanya suka-suka, hanya ingin tahu, maka kita akan mencari, membuat inquiry lah yang paling hebat supaya kita dapat jawapan yang lebih baik. Okey, kalau ada sebarang pertanyaan, boleh terus WhatsApp cikgu ya. Kalau tidak faham mengenai perbezaan tafsiran dalam sejarah. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, walaupun mempunyai perbezaan dalam tafsiran sejarah, tapi tafsiran dalam sejarah ini juga mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Antara kepentingan dia adalah menggalakkan penggunaan pelbagai sumber bagi menghasilkan kajian yang mempunyai bukti yang kukuh. Sebenarnya, tafsiran ini dia boleh menggalakkan sesiapa sahaja yang nak mengkaji sejarah supaya dia boleh mencari pelbagai sumber lah.
bukan hanya setakat satu sumber. Kalau dia mempunyai pelbagai sumber, maka dia akan mendapat banyak fakta yang bermanfaat. Okey. Kepentingan yang kedua adalah untuk menilai sesuatu peristiwa yang sama dari sudut yang berbeza. Contohnya kalau ada satu peristiwa, okey. So kita tak boleh terima daripada satu fakta yang bulat-bulat sahaja, tapi kita boleh tengok dari sudut perbezaan dia lah. Kita boleh tengok kalau contoh pandangan beliau, pandangan saya lain, pandangan awak lain. Bila kita combine benda itu, dia menjadi sesuatu yang sangat bererti lah. Itulah maksud menilai sesuatu peristiwa yang sama dari sudut yang berbeza. So kita dari sudut berbeza lah. Kalau tak sama, kita manusia, kita takkan sama. Macam mana cakap dengan awak? Tak sama cita rasa. Okey. Kepentingan yang ketiga pula adalah, kepentingan tafsiran dalam sejarah yang ketiga adalah untuk mendorong pemikiran terbuka dan kritis dalam mengkaji sesuatu peristiwa. Maksudnya dekat sini kita boleh memikirkan secara terbuka. Selain itu kita boleh berfikir di luar kotak kita. Kita boleh berfikir secara kreatif dan kritis lah untuk mengkaji sesuatu peristiwa. Di mana makin-makinlah kita di zaman moden ini, kita punya pemikiran pun semakin ke hadapan. So, itulah antara kepentingan tafsiran dalam sejarah, supaya kita tidak berada di satu tempat sahaja, tetapi kita boleh explore pelbagai medium untuk mencari kesahihan sebuah sejarah itu, kesahihan bukti sejarah itu memang wujud ataupun memang betul-betul berlaku. Okey. Seterusnya, kita tengok ini adalah antara contoh tafsiran dalam sejarah lah. Ini contoh yang boleh nampak, contoh yang awak boleh baca. Contohnya adalah penentangan Haji Mat Hassan bin Munas ataupun lebih dikenali sebagai Tok Janggut. Okey, beliau ini dikenali sebagai Tok Janggut. Okey, sekarang kita berada di topik terakhir ataupun subtopik terakhir untuk bab 1, iaitu 1.7, kepentingan mempelajari sejarah. Okey, walaupun ramai yang menyatakan bahawa cikgu sejarah boring, cikgu sejarah bosan dan sebagainya, tetapi sebenarnya sejarah ini sangat penting untuk awak pelajari. Okey, sangat penting untuk pelajari, dan sejarah ini boleh nampak kenapa sejarah itu penting untuk pelajari, sebab itu adalah nilai identiti diri kita sebagai warga negara Malaysia itu sendiri. Sebab itulah antara kepentingan mempelajari sejarah yang kita boleh nampak adalah kita boleh kenal mana asal usul kita. Kalau orang tanya, awak pergi ke luar negara sekalipun, awak pergi keluar daripada tempat awak, orang tanya awak orang mana? So, kebanyakan kita akan bercakap kalau kita orang Sarawak, kita pergi Semenanjung, kita akan cakap kita orang Sarawak. Kalau kita pergi ke luar negara, kita akan cakap kita adalah orang Malaysia. So, maksudnya dekat sini, kepentingan mempelajari sejarah ini, itu adalah salah satu sebab dia adalah untuk mengenal asal usul kita sendiri. Selain itu juga, sejarah ini penting untuk dipelajari adalah untuk mengambil iktibar, supaya kita tidak melakukan perkara yang sama. Kalau kita dah buat salah hari ini, esok lusa jangan buat perkara itu semula, jangan mengulanginya semula. Sebab itulah pentingnya mempelajari sejarah. Okey. Dan yang ketiga adalah kepentingan sejarah adalah untuk memupuk patriotisme dalam diri kita sendiri. Nilai patriotisme ini adalah seperti nilai di mana kita bangga menjadi warga negara Malaysia khasnya. Apa-apa yang berlaku di Malaysia, apa-apa yang berlaku kepada Malaysia, maka kita akan menjadi penentang lah. Contoh dia dekat sini, kalau berlaku rusuhan kaum, so kita boleh menjadi salah seorang daripada orang yang mengelak daripada kejadian itu berlaku. Okey. So seterusnya adalah kepentingan mempelajari sejarah. Yang keempat adalah untuk mengukuhkan perpaduan. Sebab contohnya di Malaysia ini, kita punya perpaduan memang nampak
the best lah sebab kita boleh berkawan dengan pelbagai kaum. So itu adalah antara kepentingan mempelajari sejarah. Macam mana pentingnya nilai perpaduan itu dalam masyarakat di Malaysia khasnya. Okey, yang kelima, kepentingan mempelajari sejarah adalah untuk membangunkan negara dan bangsa kita sendiri supaya negara kita semakin maju, negara kita semakin mendapat nama di peringkat antara bangsa dan bangsa kita juga dikenali di seluruh dunia. Okey, dan yang terakhir sekali untuk kepentingan mempelajari sejarah adalah untuk mengaplikasi kemahiran pemikiran sejarah itu sendiri. Banyak kemahiran pemikiran sejarah. Contoh dia, awak boleh buat interpretasi, awak boleh buat rasionalisasi, awak boleh meneroka. So itu adalah antara cara awak nak mengupas, awak nak berfikir di luar kotak, terutamanya mengenai pemikiran sejarah itu sendiri. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Okey, anda boleh WhatsApp saya sendiri. Teruslah ha. So, untuk nota ini, sila salin dari 1.6 sehingga 1.7 dan hantar kepada saya melalui WhatsApp juga. Okey, kita berakhir di sini. Kita jumpa lagi pada PDP-R yang seterusnya untuk tutorial tajuk 1.6 dan 1.7. Sekian, terima kasih.